Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Amira Ain binti Rafidi dari kelas 5 Furqan. Hari ini saya ingin membentangkan bab 3 matematik pengguna insurans. So first, apa itu risiko? Risikonya adalah musibah atau bahaya yang menimpa dan tidak dapat dielakkan. Contoh risiko adalah kemalangan jalan raya, kemusnahan harta benda disebabkan kebakaran dan kecederaan ketika bermain. Risiko ni dia boleh berlaku kepada diri kita, ahli keluarga dan harta benda. Contohnya, setiap hari kita terdedah kepada risiko seperti kemalangan jalan raya, berlakunya kemalangan. Daripada berlakunya kemalangan, kita akan mengalami kecederaan dan kerosakan kepada kenderaan. Hal ini akan menyebabkan kita mengalami kerugian. Daripada kecederaan yang kita alami tu, kita akan pergi ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Dan mungkin juga daripada kerosakan kenderaan yang kita alami tu, kita akan hantarnya ke bengkel untuk dibaiki. Hal ini akan menyebabkan kita ni menanggung kerugian tu sendiri. Untuk mengelakkan daripada kita menanggung kerugian tu sendiri, kita perlulah membuat insurans. Tapi insurans tu kita kena buat sebelum daripada kejadian ni berlaku lah. Insurans ni lah yang akan menanggung semua kerugian yang kita alami tu. Okay. Semasa hendak membuat insurans ni, kita ni dipanggil pemegang polisi, iaitu pemilik insurans. Untuk membeli insurans tu, kita kena pergi ke syarikat insurans tu dan berbincang dengan syarikat tersebut tentang polisi insurans yang kita mahukan. Semasa hendak membeli insurans tu, kita ni dikehendaki untuk menandatangani satu perjanjian, iaitu perjanjian kontrak, yang dipanggil perjanjian kontrak. Dalam perjanjian kontrak ni, dia akan nyatakan jumlah bayaran premium yang perlu kita bayar, sama ada pada setiap bulan ataupun setiap tahun. Sekiranya apabila berlakunya kemalangan, syarikat insurans ni dia akan membayar pampasan kepada pemegang polisi. Bayaran pampasan ni berdasarkan jumlah kerugian yang dialami oleh pemegang polisi tersebut. Apabila berlakunya suatu kemalangan, pemegang polisi akan membuat tuntutan kepada syarikat insurans. Selepas itu, syarikat insurans ni dia akan membayar pampasan kepada pemegang polisi tersebut. Syarikat insurans ni dia ada memegang satu prinsip, iaitu prinsip indemnity, yang mana syarikat insurans ni dia akan membayar ganti rugi pada amount yang tidak melebihi kerugian yang dialami oleh pemegang polisi tersebut. Seterusnya saya akan membincangkan tentang insurans hayat. Insurans hayat ni dia dapat menjamin pembayaran manfaat kewangan kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang diinsyuranskan. Risiko yang dilindungi oleh insurans hayat ni adalah kematian, hilang upaya dan penyakit kritikal. Tujuan insurans hayat ni adalah untuk menyediakan perlindungan kewangan kepada ahli keluarga yang bergantung kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian kepada pemegang polisi tersebut. Namun, jika pemegang polisi masih hidup tetapi mengalami hilang upaya yang kekal, pemegang polisi masih boleh mendapatkan bayaran pampasan daripada syarikat insurans berdasarkan syarat yang terdapat dalam polisi insurans hayatnya. Sekian dari saya, terima kasih.